Assalamualaikum. Jahat Yo, seruk. Batuk ke? Sama itu saya gitu. 3 minggu. 4 minggu. Ada, okey. Style baru lah ni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan wajib atas yang berkata, situ deh. Alhamdulillah, kita sambung lagi muzakarah kitab Faridatul Faraidi fi ilmil aqaidi karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fattani Al-Makki rahimahullahu ta'ala. Pada katanya musannif rahimahullah, dan wajib atas yang berkata. Yani wajib atas yang berkata ni atas mukallaf nah.
tu. Kerana hukum wajib ni ya tak turun, tak lekat, tak jatuh di atas orang yang bukan pekelas. Nah, pasti dah bila sebut kata wajib atas ni orang panggil wajib syarak. Artinya talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tuntut kita buat tu sebagai tuntut yang putus. Nah, tuntut yang putus. Bagaimana putus? Sekira-kira yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dijanji pahala kerana kita mengerjakannya, dan dijanji seksa api neraka kerana kita tidak mengerjakannya. Nah, tu dia panggil tuntut yang putus. Kalau dia dan wajib atas yang berkata, takdir mangsuh bagi yang. Dan wajib atas mukallaf yang berkata. Begitulah. Kata berapa? La ilaha illallah. Kata tu kena betul lah. Nah, tu kalau kata tak betul tak jadi. Sebagaimana disebut dalam kitab salah Majmu' Salasil Rasail tu. Nah, dia kata dan hendaklah kamu peliharakan segala hurufnya huruf la ilaha illallah, dan barisnya baris la ilaha illallah, daripada bacaan yang lahan, bacaan yang salah. Dan pelihara pula daripada bertambah dan berkurang hurufnya huruf la ilaha illallah, supaya dapat akan pahala. Artinya kalau orang itu berzikir tidak pelihara huruf, tidak pelihara baris, tidak pelihara orang panggil makhraj huruf, sifat huruf, baris dia bertambah ke berkurang, maka dia berzikir itu tak dapat pahala. Dan jika tiada hadir akan maknanya la ilaha illallah sekalipun, wajib juga kita kena jaga. Wa yajibut tajwid li kulli dhikrin. Dia kata dan jika dibaca akan dia la ilaha illallah dengan lahan, dengan salah. Lagu mana dengan salah ni? Seperti kebanyakan orang sekarang ini. Zaman Tok Guru dulunya mengarang kitab ni kata ada dah duduk berzikir salah. Apa hukumnya? Maka haram. Ini maka hukum zikir dengan salah tu haram. Ini tak ada lagi kitab ni, tak ambil kitab lain. Mana orang panggil dibacakan la ilaha illallah dengan lahan, dengan salah. Seperti mana hak banyak orang buat hijau. Dan iaitu dan iaitu iaitu lahan tu salah tu. La ilaha illallah. Salah tu. La ditambah ya. La ilaha ditambah alif pula situ. Illallah. Salah tu. Zikir gitu. Dia kat berzikir kita, la ilaha illallah, la ilaha. Aku cuci hati, kau kotor hati. Ada zikir salah? Dan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah juga. Laila jadi. Malamnya melainkan Allah. Laila ni tahulah malam ke ataupun Laila nama orang boleh hadir. Dan dihilangkan akan mak pada Allah. Salah juga. Tu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Salah juga itu. Pagut kita buat akal ni. Naik gaduh hari kan. Dan dipanjangkan akan hamzah pada illa, la ilaha illa ya kan. Dan dipanjangkan pula akan lam pada illa, la ilaha illallah. Yalah kan. Dan dikatakan waktu ubah hendak sudah zikir itu la ilaha la ilaha illallah, la ilaha ada la ilaha la ilaha illallah, la ilaha tu kan. Bila Tok Syekh tahlil tu tarik kan, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, dia pun la ilaha la ilaha la ilaha. Salah juga itu. Dengan huruf tak. Ganti akan dia akan Allah. Ganti akan dia akan i tu. Tak tu daripada illallah. Dan berbagai-bagai lapah dan hurufnya, huruf la ilaha illallah, dan barisnya hak di tambah-tambah, hak dibuat salah.
Demikianlah amalan haji lebay sekarang ini. Sedap ayat dia. Demikian lagu tu lah kata. Amalan haji lebay sekarang ini. Dan jangan kamu mengikut akan mereka itu haji lebaynya dia ikut. Hak salah tu. Kerana apa jangan ikut? Kerana tiada betul lapah itu tak betul tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Atau la ilaha illallah. La illallah. Salah ke? Nah, jangan diikut tu. Kerana tiada betul lafaz itu. Dan bukan ia daripada lafaz zikir yang tersebut itu daripada Nabi SAW. Bukan Nabi ajar gitu. Dan segala sahabat, Nabi dan sahabat tak berzikir lagu tu. Dan segala ulama fuqaha dan ulama ahli sufi. Dan jika dikerjakan yang demikian itu oleh setengah ulama kita sekalipun, maka jangan diamal mengikut akan dia. Jangan dia ikut. Itu dia. Baik, habis itu. Hak ni pulaknya tu bahagia baca nah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir betul. Hak ni pulaknya wajib atas mukallaf yang berkata la ilaha illallah. Wajib apa tu Pak bagi wajib? Oleh mulahazahkan. Mulahazah ni makna silau. Kalau kata silau, lah lagi. Silau, mana apa? Silau ni diingat, bukan silau becak. Apa tu silau tu bukan? Tersilau, mana? Teringat di dalam hati, termari, terperasan dalam hati. Itu mana mulahazah. Wajib oleh mulahazahkan, wajib diingatkan di dalam hati, mana? Disilau mari dalam hati, diperasan mari dalam hati. Perasan ke apa? Ingat ke apa dalam hati? Bila sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati tu ingat apa? Wajib ingat apa? Akan bahawa Allah itu, Allah Tuhan tu, Allah. Hak kita kata Tuhan yang sebenar tu, tiada dinafikan daripada mulanya, mula berkata lagi. Mula kita kata la tu wajib dalam hati kita mari telah tersilau, teringat mari Allah tu bukan Tuhan hak kita nafi. Gitu dah. Sebab apa kata ini ni? Ya gini, dia takut bimbangnya. Dia takut bimbang kita tu. Dah lah kita ni orang Melayu kan. Bila kita kata la ilaha, kita nak mari terjemuh. Tak ada Tuhan dalam hati, tak ada Tuhan. Hak tersilau mari dalam ingatan kita. Bila kata tak ada Tuhan, takutnya Allah juga. Kita kata tak ada. Sudah. Tu takut tu. Maka sebab tu kata wajib atas mukallaf yang berkata la ilaha illallah oleh oleh mulahazah, oleh teringat mari dalam hati, tersilau mari, terperasa mari dalam hati, akan bahawa Allah itu tiada dinafikan daripada mulanya, mula berkata. Itu dah. Ataupun kata Tok Guru, bukan setakat mula berkata, sebelum nak mengucap tu lagi. Begitu tak apa. Jadi Allah tu tidak termasuk daripada hak kita nafi. Bila tu kita mula hazah tu? Mula kata la ilaha illallah ke, atau sebelum nak mengucap tu lagi. Sebelum nak mengucap tu lagi. Sebelum nak kata la tu kan, dalam hati kita mari terperasa mari Allah kita tak nafi. Tu. Kena mari tu. Itu kata Tok Guru. Jadi mulahazah tu dengan makna kita reti dah, tahu dah. Itu. Bukan kata suruh berhenti sebentar supaya sila, bukan makna gitu. Mungkin nak start zikir tu lambat sikit. Apa? Nak mari. Dah lah semaya tu usolli tak pandai dah. Pas nak ngadik pun kena sila dulu dah ni. Berhenti. Mana? Lah tu email. Ngadik kan? Afdalu lalu. Hati dulu. Nak sila ni. Allah aku tak nafi, Allah aku tak nafi.
afdaluz zikri. Hai, bukan gitu dah. Patah apa makna silah ni? Nah, makna mulahazah ni dengan makna kita reti dah. Kita tahu dah, ingatan kita tu senantiasa lekat dah dalam kepala otak dalam hati kita, bahawasanya Allah tu kita tak napi sejak di mula belum nak kata lagi. Itu dah. Tu bukan suruh berhenti sebentar supaya boleh sila tu, bukan. Berhenti sekejap, nak air sila. Oh, kalau gitu lengah, jenuh duk ngatik kita. Nah, la ilaha illallah. Apa nak sila dulu? Tuhan kita tak napi. La ilaha illallah. Pelik surah Al-Hakim zikir tak serupa dengan surah lain. Apa? Sepatah-sepatah dah ni. Lepas la ilaha illallah berhenti sekejap. Mulahazah wajib ke ni? Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Iya, tapi mulahazah sini maknanya kita ingatan kita tu senantiasa tahu dah. Dah. Tahu dah kan? Betul tak? Kita tahu dah. Allah tu kita tak napi. Tahu dah. Selesai. Sampai bila kita tahu? Sampai mati. Kita tak tahu masa ngaji ni ya. Balik kaki tak tahu dah. Berat benar. Cepat benar. Melainkan dia nyanyuk kalau lagu tu. Nah, kalau nyanyuk iya. Kena mari sila dulu. Kena berhenti dulu sekejap. Bimbang takutnya tak ingat. Mana? La ilaha, tak ada Tuhan yang Allah pun tak ada. Nak nyanyuk. Kita tak nyanyuk. Mungkin kita tahu dah. Sebelum kita kata tak ada Tuhan tu, Allah tu kita tak napi Nah, Allah tu yang ada. Lepas tu hak mana hak tak ada? Hak lain pada Allah. Tuhan hak sebenar, hak lain pada Allah. Memang tak ada. Gitu dah. Itu makna mulahazah. Itulah. Itu artinya wajib atas yang berkata mulahazah ni, wajib atas orang yang berkata la ilaha illallah, dia kena mengaji sehingga dia tahu bahawasanya Allah tu tak termasuk di dalam nafi yang dia kata la ilaha, tak ada Tuhan. Itu maksud. Bila dia mengaji, dia tahu dah, maka lekat ingatan dalam kepala otak. Itulah makna mulahazah di sini. Itu makna mulahazah. Apa? Perasa mari, reti mari, ingat mari dalam hati, artinya benda hak kita tahu dah. Bukan maksud mulahazah ni suruh berhenti sementara. Apa tu? Nak mari perasa dalam hati tak tu. Allah kita tak napi ni. Baru kata la ilaha illallah. Berhenti sekejap. Allah kita tak napi. La ilaha illallah. Jenuh berzikir lagu tu. Maka berzikirlah. Straight pun tak apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak apa. Tapi dalam hati kita Allah Tuhan. Allah Tuhan tu makna. Itu makna. Itu makna hak dihadirkan dalam ketika mana kita berzikir. Adapun Allah tu kita tahu dah tak termasuk di dalam manfi, benda hak kita nafi ketika mana kita kata la ilaha, tak ada Tuhan. Tak masuk dah. Itu habis. Artinya, apa makna tiada dinafikan daripada mulanya, mula berkata? Artinya, arti tiada dinafikan daripada mula berkata, mulanya mula berkata, tiada masuk Allah Ta'ala itu di dalam zihin tu di dalam zihin, di dalam ada tak perkataan zihin ada tu? Tak ada deh, potong buah. Tak ada tu. Lebih kita lebih tu. Buah perkataan zihin. Kalau dalam kitab saya ni ada zihin, tapi memang ia belak gini dah. Saya belak dah, tapi bapa aku belak gini. Tok guru dulu kata jangan belak gini ni. Kalau kita nak buat dobit kita ni, tok guru dia marah kalau kita potong atas tulisan apa ulama yang mengarang, tak boleh. Dia kata su'ul adab, jahat akhlak. Lepas tu kita kena buat kurungnya, tulis angka situ, tulis luar la'alla sawaba, mudah-mudahan yang betulnya, isqa, tak ada, gugur. Gugur, perkataan ini tak ada. Lebih kita atau ziyadah fi tabak, ziyadah fil matba'ah, mana ada tambah pada percetakan. Itu akhlak.
Maka masa ni saya ngaji ni tak ada akhlak kok. Dia kata ni. Potong itu selalu. Apa aku potong gini. Jadi tak ada tu. Betul? Kita tu tak ada. Betul tu? Kalau tak ada dah tu betul. Artinya erti tiada dinafikan. Tiada nafi itu daripada mula berkata tu ialah tiada masuk Allah Ta'ala itu di dalam perhimpunan, yakni di dalam jumlah segala Tuhan yang dinafikan itu. Tu bila kita kata tak ada Tuhan, Allah tu tak masuk dalam jumlah Tuhan yang kita kata tak ada tadi. Lepas tu jumlah Tuhan yang kita kata tak ada tu siapa? Iaitu Tuhan hak sebenar. Tapi selain pada Allah, Allah tak termasuk. Kalau gitu Tuhan yang betul, Tuhan yang sebenar tak termasuk Allah tu ada tak? Memang tak ada. Maka betul tak kita kata la ilaha tak ada Tuhan tu? Betul? Tak bohong kan? Tu tak bohong. Kalau kita kata tak ada Tuhan, Tuhan mana tak ada? Tuhan tak sebenar. Bohong selalu dah. Sebab Tuhan tak sebenar tu ada. Berhala tok pekong dewa-dewa hak demo duk anggap dewa ke berapa matahari, cakrawala berapa tok pekong, berhala apa semua tu. Tuhan tak sebenar. Makna Tuhan palsu. Bukan Tuhan sejak di awal lagi. Lagi pula benda tu ada, bukan tak ada. Kalau kita kata tak ada Tuhan tu, jumlah Tuhan hak tak ada tu ialah Tuhan palsu, illallah bermakna Allah Tuhan palsu yang ada. Berat tu. Kafir situ tu. Tu. Lepas tu tak ada Tuhan mana? Jumlah hak kita kata tak ada tu, jumlah perhimpunan Tuhan hak kita kata tak ada tu, Tuhan yang sebenar, Tuhan sungguh. Tapi tak termasuk Allah. Selain pada Allah, Allah tak termasuk. Kalau gitu Tuhan yang sebenar, Tuhan yang betul, selain pada Allah ni ada tak? Memang tak ada. Kalau kita kata kalau gitu betul, tak ada Tuhan tu betul. Tak ada Tuhan yang sebenar tu betul. Tak termasuk Allah tapi lama tu masuk dengan Allah ke berat ni. Tak termasuk Allah. Allah tak termasuk. Tu. Sebab dia kata tiada masuk Allah Ta'ala itu di dalam perhimpunan, di dalam jumlah segala Tuhan yang dinafikan itu, yang dihukumkan dengan tak ada. Yang dinafi mana? Yang dihukumkan dengan tak ada tu tak masuk. Tu dah. Habis. Tiada masuk. Tiada masuk tu takluk pada kata tiada masuk tadi. Dahulu, yakni sebelum. Dahulu mana sebelum dah. Dahulu mana sebelum daripada dinafikan. Tak masuk tu bila? Takut tak masuk tu lepas napi dah. Masa napi tu masuk ke tak jadi tu. Tak masuk tu sebelum lagi dinafikan. Mana sebelum kita kata la ilaha tu, hati kita sudah tahu Allah tak termasuk daripada jumlah perhimpunan Tuhan hak kita hukum dengan tak ada tadi. Gitu ya. Dahulu ini sebelum daripada dinafikan, sebelum daripada kita kata la ilaha, sebelum daripada kita kata tak ada Tuhan. Hati kita tu sudah tahu dah Allah tak termasuk di dalam perhimpunan Tuhan hak kita kata tidak ada Tuhan tadi. Habis situ. Azal dah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal La hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah akbar Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina wa maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Baik. Jadi tiada masuk tu bila? Dahulu, yakni sebelum daripada dinafikan, dan tatak kala ni semasa lah. Nah, ketika dinafikan, semasa dinafikan. Dua tu. Dan tatak kala tu ataf pada kata dahulu. Tu ataf pada kata sebelum. Sebelum, bahasa kita sebelum kata ni. Kita dulu kata dahulu daripada dinafikan apa? Dahulu. Ini sebelum daripada dinafikan. Dan tiada masuk Allah Ta'ala dalam jumlah perhimpunan Tuhan hak kita hukum dengan tak ada tu. Bila lagi? Semasa dinafikan. Dan tak kala dinafikan, yakni semasa dihukumkan dengan tak ada. Sebelum daripada kata tak ada Tuhan tu, kita ingat dah, kita tahu dah, kita reti dah Allah tak termasuk daripada perhimpunan, jumlah perhimpunan Tuhan kita hukum dengan tak ada. Dan semasa kita kata tak ada Tuhan tu pun, kita tahu dah Allah tak termasuk daripada perhimpunan jumlah Tuhan hak kita hukum dengan tak ada. Ingat itu? Tu maksud dia. Tu dah. Kerana apa tu? Ni orang panggil ilat bagi wajib. Tu musannif buat mari ilat bagi wajib mulahazah. Sebab apakah wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berkata la ilaha illallah tu dia wajib tahu. Dia wajib ingat. Dia wajib terperasan dalam hati dia, sila dalam hati dia, bahawasanya Allah tu tak termasuk daripada jumlah Tuhan hak dia hukum dengan tak ada tu. Bila tu dia kena tahu lagu tu? Sebelum dia kata la ilaha dan ketika dia kata la ilaha. Kenapa wajib? Ilat pada kata wajib. Kerana bahawasanya tu. Kerana bahawasanya
halawasya'an tu. Nah, ada rojak mana-mana tatmimul kalam. Karena bahawasanya jika berniat ia yang berkata, kalau dia mari dalam hati dia niat niat dalam hati dia, terperasa mari dalam hati dia, ia tu ia yang berkata dah. Mari ke apa? Dalam hati dia. Jika berniat ia yang berkata, niat ni dalam hatilah. Niat sini makna dengan makna lintasan, khatir dia panggil dah. Bukan makna niat makna kosak. Atau boleh juga kita kata kosak, tapi tak munasabah pula nak kosak ni. Jika berniat, yani jika terperasan, tersilau, terlintas, ia yang berkata, kelitah gapalah hati dia, bahawa Allah itu masuk di dalam jumlah, di dalam perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan, segala Tuhan yang dihukumkan dengan tak ada. Jika lagu tu, jawab bagi jika, nescaya jadi ia yang berkata serta berniat tadi tu kafirun, seorang yang kufur. Wal'iyadzu billahi min zalik. Tu haya tu. Tu dah. Tapi dobit sikitnya, huraya tu gurunya kata. Akan tetapi tidak jadi kafir dan tidak wajib mulahazah. Pula dah. Tidak jadi kafir dan tidak wajib mulahazah atas siapa? Atas orang yang berkata la ilaha illallah padahal tiada mengetahui maknanya. Dia nak mulahazah mana? Kita tahu makna. Ini kalau kita kira-kira orang baru masuk Islam lah ni. Padahal tiada mengetahui kan maknanya, atau mengetahuinya makna tetapi tiada diniatkan maknanya. Dia tak mari niat dalam hati dia makna apa. Tu. Dia tak ada mari niat atau tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan tu ialah tak ada dengan Allah pun tak ada, semua Tuhan ni tak ada. Kita mari niat gitu dah tu ni. Tak ada, dia tak ada mari. Dia tahu makna tapi dia tak mari, orang panggil kelitah lagu tu. Maka tak jadi kafir dia. Dah. Jadi ada robek sikit, tetapi tiada jadi kafir dan tiada wajib mulahazah atau orang yang berkata la ilaha illallah padahal tiada mengetahui kan maknanya. Ini kalau kita kata kak bagi orang yang mula-mula masuk Islam lah ni. Orang mula masuk Islam, kita tak ada orang ngaji hukum akal, hukum adat, hukum syarak, hukum sifat ketuhanan, hukum ketuhanan. Lepas tu bahas pula makna la ilaha illallah, makna mutabaqah, makna iltizamiyah, makna tadammun. Tak jadi ngocak je. Balik terus. Saya ni. Bukan lagu tu cara ngapa bukan orang nak masuk Islam dah ni. Nak masuk Islam kan segera lalu dah. Ikut mulut saya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Lepas tu ayat terjemahannya. Aku sanggup jadi saksi bahawasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah sahaja Tuhan. Hak lain bukan Tuhan. Ya gitu dulu. Dan aku sanggup jadi saksi bahawasanya Nabi Muhammad tu yang diutus oleh Tuhan. Yang diutus oleh Allah. Ya gitu dulu, tak apa dah. Jadi dia pun gitu. Ikut bahasa kita je. Gitu. Dia pun mengucap Islam lah. Lepas tu dia kena ngajilah slow. Ngajilah slow. Pak ketika mana dia kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, engko lancar dah mulut dia kata la ilaha illallah, tapi ngaji dah habis lagi. Maka ketika tu tak jadi kafir dia dan tidak wajib dia mulahazah mengaji lagi. Tu padahal dia tidak mengetahui kan maknanya, dia tak tahu lagi. Sebab tak tahu lagi? Sebab ngaji dah habis lagi. Macam kita ngaji dah ni. Jadi kita tahu dah apa? Yakni Allah jualah tu. Allah sahajalah Tuhan. Jadi bila kita kata tidak ada Tuhan, Tuhan mana hak kita kata tak ada? Tuhan yang sebenar tak termasuk Allah.
Allah tidak termasuk dalam jumlah Tuhan yang kita kata tidak ada. Bila kita tahu tu? Sebelum kata tak ada Tuhan, dan ketika mana kita kata tak ada Tuhan. Itu dah. Tu. Atau mengetahui makna dia. Yang ngaji pun tahu. Macam kita tahu. Tetapi tiada diniat, maknanya kita pun tak ada mari selaga apa ketika mana kita kata la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kata betul tajwid ya. Nah, mu tak adik banyak sangat. Tok Syekh Hoyak. Zikir apa dia kata? Jadi ke haram pula hukum. La ilaha illallah atau la ilaha illallah. Dia takut tu. Jadi dia tak silah dah ke makna. Lepas tu hidup baik kita tajwid takut salah. Nah, la ilaha illallah, la ilaha. Tak ingat dega pun dia. La ilaha illallah tu. Maka hak tu tak jadi kabeh. Dia tahu makna, tapi dia tak silap pun makna. Dia tak silap. Dia tak mai perasan gapo pun hati. Sebab istira dia. Dengan perkara yang lain. Mana? Contohnya sibuk nak betul baca dah. Nak betul sebut teh. Ingat tu zikir pun wajib tajwid juga. Dah. Pakai Quran saja. Wa yajibut tajwid li kulli zikrin. Wajib juga tajwid bagi tiap-tiap zikir yang kita berzikir tu. Apatah lagi Quran. Quran lagi lah. Nah, tu qata'i dalam Quran sendiri, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkan bacaan Quran kamu akan sebagai tartil. Tartil bermakna tajwid. Tajwid bi riayati makharijil huruf wa sifatihi wa waqfihi wa waslihi wa ibtida'i. Nah, meraihkan tempat keluar huruf, sifat huruf, wakah wasa ibtida ayat. Itu dia panggil tajwid. Dengung, panjang, pendek, ia belaka. Maka kalau kita baca tak betul, bukan pahala yang kita dapat, bimbangnya takut Quran pula duk laknat kita. Quran pula duk laknat kita. Kalau ni saya baca surah Al-Mulk belakang lah ni, lepas maya isyak ni. Baguslah. Cuma kadang-kadang tu siapa kau wirid hak lepas maya boleh tinggal. Lepas maya ni paling kurang malah pun istighfar 3 kali, ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar yang tinggal 3 kali. Tapi nak bergomol dengan Al-Mulk ni tinggal habis. Pakai baca Al-Mulk selalu dah Ada, apa tak ada ya? Pakai Al-Mulk selalu tinggal. Lepas tu tak betul lah tu baca. Kalau baca betul dah. Tabarakallazi berat. Salah berat baca. Lepas tu dah haraplah Al-Mulk tu jaga dia yang sekubur. Takut Al-Mulk ni godai dia dalam kubur. Rubba qari lil Quran fal Quran yal'anu. Ramai orang yang membaca Quran tapi Quran melaknati dia. Satu daripada sebabnya ialah baca dengan tidak betul. Itu dah. Jaga-jaga. Maka sebab tu kena ngaji. Jadi kalau kita duduk dalam ngaji tak apa. Apa tak apa. Sebab kita tidak mengambil ringan tuntutan daripada syarak. Maka bila kita tahu salah, kita betul. Sehingga Tok Guru kata betul dah tu. Maka akui, diikrar oleh Tok Guru kata kita punya bacaan betul. Saya tu tanya membaca lagu ni mengaji mana? Itu Tok Guru kita kata betul dah kata. Lepas kita mu ajar dia baca gini betul, mengaji mana? Tok Guru ambo ajar tu namun kau tu. Gigi naik je. Siapa-siapa tu tak ngajar anak murid membaca gini, mengaji mana? Aku duduk rasa macam betul dah lagu ni tu hai dah. Kau lagu mana tu hai? Mu tanya aku pula mengaji dengan siapa? Tak ada ngaji dengan siapa, saya rasa macam saya boleh je ngajar. Siap. Fasyaitanu syaikhu. Maka syaitan kalau gitu mengaji dengan syaitan. Yang ni tazyinu syaitan fi qalbih. Tuhan syaitan mentazyin dalam hati dia bahawasanya antara dia dengan orang lain lebih kurang serupa ya. Tak ada beza pun. Jahat tu. Tuhan kata sa'ama yahkumu. Jahat hukumamu tu jahat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutanya sebagaimana istifham bermakna ingkari. Tanya tu sebagai nak menuntut ingkar daripada orang yang mu nak tanya.
Adakah sama orang yang alim dengan orang yang orang yang tak ada ilmu, orang yang ada ilmu, orang alim dengan orang jahil ni sama tak? Tentu sekali tak sama. Pasal kita tak lebih kurang ya. Ngaji buat gapo? Nah, tak payah duk guru, tak payah pergi cari tok guru nak betul alih botol ni kan. Nah, baca begitu jelah. Ha? Tabarakallah pun labi dia ni. Tak apa. Tuhan Maha tahu lah kita orang Melayu. Tidak ada orang Arab nak sebut betul tak betul. Weh, Tuhan pun tahu malah ngaji. Dia tak kira orang Arab pun baca salah pelambak. Nah. Nak rayaknya Islam ni bukan agama Arab. Gilah duduk di negeri Arab. Tahu saja. Nah, tukar jadi tu email. Allah teruk sangat. Kita tahu. Mobile lagu ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang Arab tu. Tak kira tak faham tak bahasa dia. Dah ia tak ngaji nak faham mana. Pok kita lah bahasa Melayu. Pok kalau kita tak ngaji bahasa Melayu tak nak kecek mana. Duk kecek Kelantan gini lah, nak kecek bahasa baku tak boleh. Nah, sama lah. Orang Arab tak ngaji bahasa dia sendiri, tak tipu ke? Dia tidak sebut gitu. Nah, gitu. Padahal bahasa bakunya begitu. Tidak pandai menyebut begitu. Dia tak erti itu nak sebut gitu. Nah, sebab dia tak ngaji bahasa dia sendiri dia tu ni. Dia kecek bahasa kapur dia tu. Jadi nak ayat kata, Islam ni bukan agama Arab. Nah, sebab itulah alim-alim banyak bukan Arab. Kalau mazhab fiqh, Imam Syafi'i, Imam Malik Arab. Imam Abu Hanifah ajam. Imam Ahmad bin Hanbal ajam. Nah, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Abu Daud semua ajam. Nah, Abu Mansur Al-Maturidi ajam. Abu Hasan Asy'ari Arab. Keturunan Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, tapi banyak ajam. Si Baweh ajam. Hak alim nahwu tu. Nah, hak buat ilmu lah ajam. Weh, nak kata tak nanti ke Arab, mesti Arab kena aling dah lambak-lambak. Ni Arab Wahabi ada Muhyiddin Khali tu. Jelas-jelas jahil dia. Pada orang Arab, dia macam kita Arab tak faham, dia sendiri tak faham. Pasti duk syarah kat situ ada. Nah? Dia tengok. Tu habis. Tengok. Jadi kalau dia mengaji tapi ketika mana dia duduk zikir tu, dia tahu makna. Nah, tapi dia tak panggil silau gapo pun, tak niat gapo, tak tuju, tak ada pun dalam hati dia apa? Istira dengan benda lain, bersibuk dengan benda lain. Al-masyghul la yushghal. Orang bersibuk tak boleh disibukkan lagi. Ni nak back kita juit lagi. Waktu nak ingat makna lagi. 2 kali sibuk. Lalah kali malah ke berzikir. Dia kena step by step. Nah. Ni betul dulu. Biar biasa sebut dengan betul. Sebut dengan betul. Hari-hari duk sebut betul. Akhirnya betul, lidah kita jadi sebut dengan betul. Barulah kita pergi ke silau makna. Jadi barangkalinya ketika mana dia sebut la ilaha illallah tu, dia tak mari ingat ke makna sebab dia duk sibuk nak betul baca maka walaupun dia mengaji dah, dia tahu dah makna, tapi dia tak mari silau makna. Maka tak apa tu. Nah. Habis itu. Tu sebab tu kata wajib tu. Jadi kenapa wajib atas tiap-tiap mukallaf yang berkata la ilaha illallah tu wajib kena tahu, ingat, silau dalam hati dia, perasan dalam jiwa dia, dalam akal dia tu sedar bahawa Allah tu tak termasuk daripada jumlah perhimpunan Tuhan yang dia hukum dengan kata tak ada Tuhan tu, tak termasuk. Bila tu dia kena tahu gitu? Sebelum kata tak ada Tuhan, la ilaha, dan semasa kata la ilaha. Kerana bahawasanya jika berniat ia yang berkata, jika mari ingat dalam hati dia seorang yang berkata bahawa Allah itu masuk di dalam jumlah, di dalam perhimpunan segala Tuhan yang dinafikan. La ilaha, tak ada Tuhan. Allah pun tak ada juga. Ni mari dah hati ingat itu. Marilah lagu tu. Nescaya jadi ia yang berniat, yang berkata serta berniat seperti itu kafirun, seorang yang kafir, yang kufur. Habis. Maka katanya, maka tafriq ni panggil. Boleh kita buat tafriq, for tafri'iyah boleh, maka tu orang panggil maka tafri'iyah, atau ilat pun boleh. For ta'liliyah pun boleh. Maka tu sebenarnya for kalau bahasa Arabnya. Tu.
Kalau Arab kata faman qala illallahu, gitu ya. Faman, fa tu gapo? Maka maka tu maka gapo? Boleh buat maka tafriq ni mana buat cabang masalah, ataupun illat pun boleh. Fa illat ni mana alasan illat bagi perkataan musannif tiada masuk Allah Ta'ala itu di dalam jumlah perhimpunan Tuhan yang kita hukum dengan kata tak ada. Boleh kata gitu. Kenapa tidak masuk tu Allah tu dalam perhimpunan Tuhan, dalam perhimpunan jumlah Tuhan hak kita hukum dengan kata la ilaha, tak ada Tuhan tu? Maka itu boleh. Kerana katanya maka kalau kita pakai takliliyah tak boleh kata maka adalah kerana begitu. Kerana katanya kata yang berkata illallah, artinya erti illallah tu melainkan Allah itu khabar bagi maka, khabar bagi kerana. Nanti ni ialah qarinah. Qarinah makna tanda yang menunjuk atau dalil yang menunjuk. Qarinah atas barang yang dikehendaknya yang berkata pada permulaan, yakni pada permulaan berkata, pada permulaan, yakni pada permulaan berzikir la ilaha illallah, atau pada permulaan dengan makna pada waktu sebelum daripada berkata la ilaha illallah dan semasa berkata la ilaha tu. Itu boleh, permulaan itu boleh dua. Sebelum daripada kata la ilaha, semasa kata la ilaha, tu permulaan lah kata. Mana illallah itulah menjadi dalil kata Allah tu tak termasuk. Gitu dah. Tak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi melainkan Allah tu sebagai dalil, qarinah yang menunjukkan kata Allah tu tak termasuk sejak daripada belum kita kata la ilaha atau semasa kita kata la ilaha, tak termasuk dalam jumlah perhimpunan Tuhan yang kita hukum dengan kata tak ada tadi tu. La ilaha tu tak termasuk. Tu dalil dia. Macam kita duduk yang sama lah. Orang nak buta duit kita. Kata, Ustaz, buta BT 50 ya. Saya pun kata mana? Tidak ada satu sen pun duit dalam poketku ini melainkan 10 riyal. Nah. Betul tak? Jadi 10 riyal hak dia kata melainkan 10 riyal tu, bila dia tahu kata 10 riyal tu ada? Bila? Sebelum tu lagi. Bukan kata tidak ada duit dalam poketku, tu tak tahu pun ada 10 riyal. Bukan. Nah. 10 riyal tu tak termasuk daripada sen hak dia napi sejak bila? Belum dia kepada kata tidak ada duit satu sen pun, dan semasa dia kata tidak ada duit satu sen pun, 10 riyal ni dalam hati dia, dalam ingatan dia senantiasa tahu duit yang ada dalam poket dia hanya 10 riyal. Dalilnya mana? Melainkan 10 riyal. Itu qarinah tu. Qarinah yang menunjuk kata 10 riyal tu sejak di awal, sebelum daripada kata tak ada duit satu sen pun, dan semasa kata tidak ada duit satu sen pun, sejak daripada awal lagi dia tahu kata duit 10 riyal tu yang ada dalam poket dia. Gitu dah. Itu lagi tu. Bukan kata buta duit Ustaz, tak tahu pun duit ada berapa sen. Tak tahu. Tak tahu. Tak ada duit satu sen pun, tak tahu ni ada berapa sen. Melainkan 10 riyal. Ada 10 riyal. Berat lah tu. Benak nah. Tak mesti tak gitu. Mesti awal-awal dia tahu 10 riyal tu duit ada. Betul tak? Jadi 10 riyal tu tak termasuk daripada jumlah perhimpunan duit yang dia hukum dengan kata tak ada. Betul tak? Bila lagi? Sebelum dia kata tak ada gitu, tak termasuk dah. Sebab dia tahu kata ada 10 riyal dalam poket dia. Lagu tu lah la ilaha illallah. Nampak? Nabi. Tu. Mana ni? Atas barat mana? Melainkan qarinah. Mana?
ialah qarinah. Qarinah maknanya dalil yang menunjuk. Begitulah. Qarinah ini dalil yang menunjuk, tanda yang menunjuk atas barang, atas barang ni, atas sesuatu. Mana Allah tu lah, barang tu kena ke Allah tu lah. Allah tu yang dikehendaknya yang berkata pada permulaan, ini pada permulaan berzikir, pada permulaan berkata. Daripada bahawa Allah itu, tu daripada tu bayan pada kata barang. Jangan main-main. Dia ikut tarkib Arab lah kan. Nah, ada dipanggil min lil bayan. Kalau hak Arab agak lebih kurang beginilah bunyinya. Fali anna man qala illallahu qarinatun ala ma yuradu bih gitu. Fi ibtidaih, lebih kurang gitulah. Gabriel ma tu barang tu. Min annallaha ta'ala gitu. Daripada bahawa Allah, gapo dia ke barang tu? Barang hak dikehendak tu, gapo hak kita nak tu daripada kata tak ada Tuhan melainkan Allah tu? Barang hak kita nak tu daripada bahawa Allah itu tiada masuk di dalam segala Tuhan yang dinafikan itu. Tak termasuk. Mana 10 riyal tu tak termasuk daripada perhimpunan duit yang kita kata tak ada tu. Sebab kita tahu sejak di awal lagi duit yang ada dalam poket kita ni memang 10 riyal. Tapi kita kata tak ada duit dalam poketku ini melainkan 10 ringgit. Tak ada duit itu, duit mana? Hak selain daripada 10 riyal ni. 10 riyal ni kita tahu sejak daripada awal lagi, sebelum kita diminta duit oleh orang, sebelum kita nak kata tak ada duit, dan semasa kita kata tak ada duit dalam poketku ni melainkan 10 riyal, kita senantiasa tahu bahawasanya 10 riyal ni duit aku yang ada. Samalah Allah tu kita tahu Tuhan yang sebenar yang ada bila? Bila kita mengaji kita tahu dah. Tuhan yang sebenar yang ada. Maka ketika mana kita kata tak ada Tuhan melainkan Allah, Tuhan mana kita kata tak ada tu? Tak termasuk Allah. Allah sejak awal lagi bila kita tahu kata Tuhan yang ada hanya Allah, Allah sejak awal lagi kita tahu dia satu-satunya Tuhan yang sebenar yang ada. Bila sebelum daripada kita kata tak ada Tuhan, semasa kita kata tak ada Tuhan, Allah tak termasuk sejak di awal lagi dalam jumlah perhimpunan Tuhan yang kita hukumkan dengan kata tak ada. Habis situ. Kemudian sambung pula, kemudian ketahui olehmu pula juga bahawa mentauhidkan Allah dengan kalimah la ilaha illallah itu manakala disebutkan atau disurat ni mana dituliskan, ditakdirkan kemudian daripadanya akan Muhammad Rasulullah. Ini kita sambung pula lah. Wallahu a'lam wa ilmuhu ada di situ dulu. Ini supaya tidak bersekutu tauhid kita dengan tauhid agama Yahudi Nasara. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.